Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami dari kumpulan LAM akan membentangkan mengenai tajuk Masadir at-Tashri' al-Mukhtalif fiha al-Istishab wa Qawlus Sahabi, yang bermaksud sumber perundangan yang tidak disepakati oleh para ulama, iaitu al-Istishab dan juga qaul sahabat ataupun dikenali dengan fatwa sahabat. Masadir at-Tashri' al-Mukhtalif fiha, ada 6 sumber yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang pertama, syar'u man qablana. Yang kedua, al-istihsan. Yang ketiga, al-istishab. Keempat, sadduz zara'i'. Kelima, al-masalih al-mursalah. Dan yang keenam, qaulus sahabi. Jadinya hari ini kami hanya akan membentangkan dan berkongsi sedikit sebanyak mengenai apakah itu al-istishab dan juga qaul sahabat. Al-istishab. Apakah itu pengertian al-istishab? Al-istishab fil lughah al-mulazamah. Al-istishab dari segi bahasa bermaksud berlaziman ataupun saling berhubungan antara satu sama lain. Wa fil istilah huwa al-hukmu bi thubutin amrin fi zamani thani bina'un ala annahu kana thabitan fi zamanil awal. Manakala istishab dari segi istilah bermaksud mengeluarkan sesuatu hukum dengan mensabitkan sesuatu perkara pada masa yang kedua adalah berdasarkan kepada ketetapan hukum yang telah pun disabitkan pada masa yang pertama. Okey. Maksudnya kat sini istishab ni dia ada perhubungan antara masa yang pertama dan juga masa yang kedua. Okay, sebagai contohnya, bila mana pada masa yang pertama sesuatu perkara atau sesuatu hukum itu adalah haram, maka pada masa yang kedua hukum tersebut juga adalah haram. Fama thabata fi zamanil madi fal aslu baqa'uhu fi zamanil mustaqbal hatta yuthbit ma yughayyirhu. Jadinya hukum yang telah pun disabitkan pada masa lalu, maka kaedah asal hukum tersebut adalah kekal di masa akan datang, sehingga adanya perkara yang mengubah hukum pada masa lalu tersebut. Okay, sebagai contohnya mengenai al-istishab al-wudu'. Itu hukum pada permasalahan wuduk. Okay, katakan seseorang tu dia nak menunaikan solat subuh. Jadinya dia dalam keadaan berwuduk. Dan kemudian dia nak menyambung solat sunat duha. Jadinya bila mana tidak ada dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa wuduknya itu telah batal disebabkan perkara yang membatalkan wuduk, maka dia masih lagi dalam keadaan berwuduk. Dan dia boleh menggunakan wuduk untuk solat subuh tersebut bagi menunaikan solat sunat duha. Dan begitu juga dengan istishab al-bakarah. Al-bakarah di sini maksud dia adalah dara ataupun perawan. Okay, jadinya asal kepada bagi seorang gadis dia adalah dara ataupun perawan, sehingga adanya dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa gadis tersebut telah hilang daranya. Sebagai contohnya mengenai dia dah kahwin ke kan. Itu adalah mengenai apakah itu al-istishab.
Okey, yang seterusnya mengenai hujjiyatu al-istishab. Kehujahan al-istishab. Qala mutaakhiru al-Hanafiyah anna al-istishab hujjah fi ad-daf'i wan-nafi la li-itsbati wal-istihqaqi. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang mutaakhir, istishab ini boleh dijadikan sebagai hujjah dalam menolak dan juga menafikan sesuatu dakwaan. Dan la li'ithbati, ianya tidak boleh untuk mensabitkan hak dan juga istihqaqi ataupun menuntut hak yang baru. Dia hanya sekadar bagi menafikan dakwaan orang lain untuk mengekalkan haknya yang sedia ada. Mithlu istishab al-milkiyah al-thabitah bi'aqdi sabiq laisa hujjatan li baqa'il milkiyah. Sebagai contohnya mengenai istishab pemilikan yang telah pun ditetapkan dengan akad yang lalu, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah untuk pemilikan tersebut kekal. Bal hujjah lidaf'i da'wa man yad'i zawal hadhil milkiyah. Akan tetapi ianya boleh dijadikan sebagai hujjah untuk menolak dakwaan bagi orang yang menyatakan bahawa dia kehilangan pemilikan tersebut. Duna ayyuqimad dalil alaih. Bukanlah untuk kemukakan dalil terhadapnya. Jadinya bila mana seseorang tu nak kemukakan dalil bahawa barang ini milik dia, tak boleh. Tapi kalau ada orang yang mendakwa barang tersebut milik dia, maka orang yang didakwa tu dia boleh mengingkari dakwaan tersebut dengan menggunakan kaedah istishab. Wal khulasah anna al-istishab inda al-Hanafiyah la yuthbit hukman jadidan. Dan secara kesimpulannya, istishab di sisi mazhab Hanafi tidak menetapkan hukum yang baru, tidak mensabitkan hukum yang baru. Walakinna yustamarru bihi al-hukmu al-thabit bidalilihi. Akan tetapi, ianya mengekalkan hukum yang telah pun dah sabit dengan dalil istishab tersebut. Iaitu ad-dalu ala al-adamil asli wal-abahah al-asliyah. Iaitu dengan menggunakan kaedah adamul asli. Iaitu asal hukum sesuatu perkara itu adalah tiada. Sebagai contohnya mengenai orang tersebut dia mendakwa barang itu milik dia, tapi dia tak ada bukti. Jadinya asal barang tersebut bukan milik dia, tapi milik orang yang pegang barang tersebut. Dan manakala al-abahah al-asliyah, iaitu hukum asalnya adalah harus ataupun boleh. Sebagai contohnya, jika barang tersebut berada dalam tangan seseorang, maka barang tersebut akan menjadi milik dia. Jadi, dia harus ataupun boleh untuk menggunakan barang tersebut. Itu adalah istishab di sisi mazhab Hanafi. Dan satu lagi, la li'ithbati ma lam yakun. Dan juga mazhab Hanafi ni dia tidak boleh mensabitkan perkara yang tidak ada. Wa qala al-jumhur bihujjiyati al-istishab mutlaqan li taqrir al-hukmi al-thabit hatta yaqum ad-dalil ala taghyirihi. Okay, manakala istishab di sisi mazhab jumhur, ianya boleh dijadikan sebagai hujjah secara mutlak untuk menetapkan sesuatu hukum yang sabit sehingga adanya dalil ataupun bukti yang akan mengubah hukum tersebut. Wa tudhar tamrah al-khilaf.
maka dapat dijelaskan akan kesan daripada khilaf mazhab ini fi halil mafqud, dalam keadaan ataupun pada keadaan orang yang mafqud. Okey, mafqud ni maksud dia adalah orang yang hilang tanpa diketahui tempat dan juga keadaannya, serta tak dapat dipastikan sama ada orang tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sebagai contohnya, seseorang yang pergi mengembara dan kemudian kita tak dapat nak pastikan sama ada dia tak balik-balik selama 3 bulan, 4 bulan, lost contact dengan dia. Jadinya dia dikira sebagai orang yang mafqud. Fala yuthbit lahu al-irath wal wasiyah inda al-Hanafiyah. Maka di sisi mazhab Hanafi, orang yang mafqud tersebut tidak berhak untuk menerima pewarisan ataupun harta pusaka dan juga wasiat. Sebagai contohnya, bila mana ada ahli waris orang yang mafqud ni meninggal dunia, maka orang yang mafqud ni dia tidak berhak nak mewarisi harta peninggalan ahli warisnya. Wa innama tabqi milkiyatihi ala zimmatihi fima kana lahu qabla faqidihi. Akan tetapi hartanya akan terus kekal dalam pemilikannya dan juga tanggungannya bila mana sebelum dia hilang. Maksudnya, sebelum dia hilang, harta yang menjadi miliknya itu akan terus kekal dalam tanggungannya. Fatubqa hayatihi bin nisbah li amwalihi wa zawjatihi faqat hatta yaqum ad-dalil ala wafatihi. Maka dikekalkan kehidupannya dari sudut hartanya dan juga isterinya sehingga ada dalil yang menunjukkan akan kewafatannya. Jadi kat sini harta bendanya tu masih dianggap miliknya dan isterinya juga masih berada dalam tanggungjawabnya sampai ada bukti yang menunjukkan atas kematiannya ataupun ada kadi yang menghukumkan kematian orang yang mafqud tersebut. Okey, itu adalah di sisi mazhab Hanafi. Okey, yang seterusnya, amma al-jumhur fa innahu yatalaqqa huquqan min ghairihi. Manakala menurut al-jumhur, orang yang mafqud ini dia boleh mendapatkan hak daripada orang lain. Fayarithu wa tathbitu lahu al-wasaya wa tadhallu huquqahu as-sabiqah ala milkihi istishaban li hayatihi ila an yuthbit mautihi. Maka harta pusaka dan juga wasiat dan juga harta pusaka dan juga wasiat boleh menjadi milik dia. Maksudnya jika ada ahli waris orang yang mafqud ni meninggal dunia, di sisi mazhab jumhur, maka orang yang mafqud ni dia berhak nak terima harta pewarisan tersebut dan juga wasiat. Dan juga watazullu huquqahu, dan juga harta yang berada dalam pemilikannya sebelum dia hilang juga akan terus kekal menjadi miliknya. Ini kerana apa? Ini adalah kerana orang yang mafqud ni dihukumkan masih hidup berdasarkan kepada istishab, sehingga ada bukti yang menunjukkan kematiannya. Selagi tiada bukti atas kematian orang yang mafqud ni, maka ia dihukum masih hidup dan baginya adalah hak-hak sebagaimana orang yang hidup. Sebab tu dia nak berhak ke atas wasiat dan juga
berhak ke atas pewarisan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadia binti Ridwan akan menyambung pembentangan Masadirut Tashri' al-Mukhtalif fiha, sumber pembentangan yang tidak disepakati qaul sahabi, iaitu pendapat sahabat atau ada yang sebut sebagai fatwa sahabat dan mazhab as-sahabi. Al-maqsudu bis-sahabi 'inda al-usuliyyin huwa man laqiya an-nabiyya alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa lazimuhu muddatan takfi urfan liwasfihi bisuhbati wa mata ala zalik. Yang dimaksudkan dengan sahabat menurut ulama usuliyin ialah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman dengannya, bersahabat atau berdamping dengannya dalam tempoh masa yang agak panjang, serta mengambil ilmu daripadanya sehingga secara uruf atau secara adatnya ia dikatakan sebagai sahabat atau teman rapat. Wa mata ala zalik, dan mati dalam keadaan beriman. Wal muradu biqaulihi mazhabuhu allazi qalahu aw fa'alahu wa lam yarahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksudkan dengan pendapatnya ialah mazhabnya yang dikatakannya atau dilakukannya dan tidak melihatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, pendapat sahabat ni ialah kata-kata dan perbuatan sahabat yang tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa al-a'immatu 'ala al-ihtijaji bihi 'ala qaulaini. Imam-imam berbeza pendapat terhadap kehujahan qaul sahabi atas dua pendapat. Yang pertama, mazhabul jumhur, wa minhum al-hanafiyah wal malikiyah wal hanbaliyah, wa huwa al-ihtijaju bihi wa taqdimuhu 'ala al-qiyasi idza aradahu. Yang pertama, mazhab jumhur, yang terdiri daripada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Mereka menerima qaul sahabi sebagai hujah dan mendahului qaul sahabi daripada qiyas jika terdapat pertentangan. Yang kedua, mazhab Syafi'i, wa huwa adamul ihtijaji biqauli sahabi illa lil istinasi bihi fa innahu mu'tabarun indahu min ghairi ilzam. Yang kedua, mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu tidak menerima qaul sahabi sebagai hujah kecuali pada perkara yang sudah jadi kebiasaan dengannya. Fa innahu mu'tabarun indahu, diakui di sisinya min ghairi ilzam, tanpa sebarang paksaan. Antara alasan yang menerima qaul sahabi sebagai hujah kerana berkemungkinan pendapat sahabat ni berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, para sahabat ni sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan mereka pengalaman yang sangat luas untuk memahami roh dan syariat serta tujuan-tujuan pensyariatan. Para sahabat juga berguru secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran. Okey. Antara alasan yang menolak qaul sahabi dijadikan hujah pula kerana para sahabat juga termasuk dalam golongan mujtahid dan tidak terlepas daripada melakukan kesalahan atau terlupa. Okey, contoh masalah pewarisan harta kepada isteri yang diceraikan dengan talak bain ketika suami sakit penat. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad,
isteri berhak menerima pewarisan harta daripada suaminya. Begitu juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya, iaitu sebelum beliau berhijrah ke Mesir. Ini kerana terdapat kata-kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Ibnu Abi Syaibah yang bermaksud, daripada Uthman radhiyallahu anhu diwariskan harta kepada isteri Abdurrahman bin Auf ketika diceraikannya dalam keadaannya yang sakit selepas tamat tempoh iddahnya. Yang pertama ni, isteri berhak menerima pewarisan harta daripada suami selepas diceraikan. Yang kedua, menurut pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, isteri tak layak menerima pewarisan harta kerana hukum talak adalah sama ketika dalam keadaan sihat maupun sakit. Bukti kepada perkara ini ialah sesungguhnya suami tidak mewariskan harta kepada isteri setelah ditalakkan dalam keadaan suaminya sihat. Begitu juga isteri yang ditalakkan dalam keadaan suaminya sakit hampir mati. Hal ini bermaksud tak boleh memiliki harta pewarisan kerana tiada ikatan perkahwinan antara mereka. Sesungguhnya Allah telah mewujudkan pewarisan harta antara suami isteri adalah kerana wujudnya hubungan perkahwinan yang sah. Wallahu a'lam. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.